Sebelum ini, admin telah merungkaikan kes-kes pembunuhan seperti kes pembunuhan ahli keluarga paling menakutkan di Malaysia dan kes pembunuhan kapal remaja. Namun, tidak disangkakan bahawa negara kita yang dianggap sentiasa aman harmoni masih juga terdapat beberapa kes pembunuhan yang tidak masuk akal. Apa yang menghairankan lagi, banyak juga kes pembunuhan berlaku di antara golongan-golongan pensyarah. Di sini admin senaraikan 5 kes pembunuhan pensyarah paling menakutkan di Malaysia. You are watching Top 5 Malaysia. Tahniah Beautiful Life, anda telah memenangi giveaway duit. Sila email Top 5 Malaysia untuk tuntutan hadiah. Nombor 5. Pelajar KTAC bunuh pensyarah dan bapa. Pendakwaan kes pembunuhan pensyarah Zara Elina 23 tahun yang didakwa mati dibunuh bersama bapanya Omar Peter Abdullah 56 tahun 2. Zara Elina merupakan seorang pensyarah bahasa Inggeris di College Cybernetics Jeras dan beliau juga merupakan orang kelainan upaya yang menjadi salah seorang tenaga pengajar di kolej swasta itu. Pensyarah muda Zara Elina yang berumur 23 tahun ketika itu telah dibunuh dengan kejam bersama bapanya di kediaman mereka bertempat di Taman Kinrara 1, Puchong. Zara Elina, pensyarah bahasa Inggeris Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetik, dibunuh di rumahnya di Taman Kinrara Puchong antara jam 1.30 dan 2.30 pagi 9 Mac 2012. Kejadian yang berlaku pada 12 Mac 2012 itu dipercayai dilakukan oleh pelajarnya sendiri. Mayat Zara Elina dan ayahnya, Omar Peter, telah ditemui oleh ibunya iaitu Normalia Mahmud yang baru sahaja tiba dari Segamat, Johor. Kedua-dua mangsa dipercayai mati 4 hari sebelum Normalia tiba di rumah mereka. Dipercayai 2 bulan sebelum kes ini berlaku, Zara memaklumkan kepada ibunya tentang kehilangan wang sejumlah RM6,000 di dalam akaun bank miliknya. Perkara itu bagaimanapun tidak dilaporkan kepada pihak polis atas sebab-sebab tertentu. Menurut siasatan polis, kedua-dua buah telefon bimbit milik mangsa hilang, manakala kereta jenis Kenari milik Zara juga telah lesap. Selepas beberapa hari siasatan kes dijalankan, pihak polis mengesan seorang suspek lelaki yang dikatakan kekasih mangsa, iaitu Zul Syahril. Susulan daripada penangkapan tersebut, polis merungkai penemuan baru iaitu barang kemas milik mangsa bernilai sehingga RM100,000, sebuah kereta Kenari dan telefon bimbit mangsa. Jumlah suspek yang ditahan dalam kes ini pada awalnya adalah 6 orang dan kesemua suspek adalah pelajar di kolej berkenaan dan berusia dalam lingkungan 19 hingga 23 tahun. Tetapi hanya 4 suspek sahaja yang didakwa iaitu Zul Syahril, Muhammad Syarafi, Azizi Aizat Ibrahim dan Muhammad Safwan. Dalam perbicaraan, salah seorang saksi iaitu Fadil Rushdan mengaku telah mengikat kaki Omar Peter atas arahan Muhammad Syarafi sementara Azizi Aizat mengikat tangannya. Dikabarkan mangsa meninggal akibat sesak nafas setelah mulut dan hidungnya ditekuk. Mereka melakukan perbuatan tersebut ketika ketiadaan Zara Elina di rumah. Fadil sempat melihat perbuatan Azizi menutup mulut Omar Peter sebelum menyeretnya ke bilik hadapan. Di saat Zara Elina tiba di rumah, beliau ingin berjumpa bapanya Omar Peter namun telah dihalang oleh suspek dan mangsa kemudian dibawa ke bilik belakang di mana tempat beliau telah dikerjakan. Suspek telah menerkuk muka mangsa menggunakan bantal yang menjadi sebab mangsa meninggal dunia akibat daripada sesak nafas. Setelah meneliti kes, Hakim Abdul Halim mendapati pembunuhan itu penuh dengan motif di mana tertuduh pertama, Zul Syahril, adalah perancang utama kejadian itu yang berpunca daripada kehilangan barang kemas. Berdasarkan keterangan ibu mangsa, jelas bahawa barang kemas telah diambil oleh tertuduh pertama. Kesemua daripada mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang membawa hukuman gantung sampai mati jika disabit kesalahan. Pada bulan September 2015, artikel daripada M-Star telah menyatakan bahawa Muhammad Safwan telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Nombor 4. Pensyarah UiTM dibunuh akibat cemburu.
Dr. Bakarudin Busu yang berusia 35 tahun pada waktu itu merupakan salah seorang pensyarah berpangkat doktor jurusan Sains Sukan di UiTM. Pensyarah ini telah dibunuh dengan jarinya dipotong dan tubuhnya dibakar dan dibuang ke dalam longkang di Jalan SS19/6 Subang Jaya. Polis giat melakukan siasatan dan dalam masa seminggu saja polis telah menahan 6 orang termasuk seorang wanita berusia 21 tahun yang juga bekas penuntut UiTM. Polis juga mengenal pasti motif perbuatan itu sebagai perasaan cemburu hingga menyebabkan pembunuhan kejam itu berlaku. Kejadian bermula apabila seorang pegawai di sebuah syarikat kejuruteraan di Petaling Jaya bernama Zulkarnain alias yang merupakan teman lelaki bekas penuntut UiTM iaitu Siti Rahmah Azman Subramaniam di mana Zulkarnain cuba untuk menghalang wanita itu bekerja sebagai pelayan di sebuah kelab bagi mencari pendapatan untuk meneruskan semula pengajian selepas gagal dalam jurusan Sains Sukan sebanyak 3 kali. Namun, Siti Rahmah tetap berkeras yang menyebabkan peristiwa berdarah ini berlaku. Pada awal Februari 2002, Siti Rahmah mengadu kepada teman lelakinya, Zulkarnain, bahawa seorang pensyarah cuba melakukan perkara buruk kepadanya di sebuah kelab malam di Taipan, USJ. Zulkarnain berang apabila diceritakan bahawa Siti Rahmah diajar oleh Dr. Bakarudin Busu untuk bermalam di sebuah kondominium sebagai ganjaran untuk membantunya dalam rayuan supaya diterima kembali ke kolej. Siti Rahmah meminta teman lelakinya untuk membelasah pensyarah itu dan pada 12 Februari 2002, Zulkarnain bersua muka bersama pensyarah itu ditemani rakannya iaitu Nurman Abdul Wahab, Azizul Azwal Muhammad Jailani dan Muhammad Zakwan Ahmad Zaki dengan niat hanya berbincang tentang masalah tersebut. Namun pertemuan tersebut berakhir dengan pertengkaran dan pergelutan antara Zulkarnain dan pensyarah itu dan telah menyebabkan kematian di mana pada waktu kejadian Norman telah menikam perut mangsa. Kejadian bunuh tersebut disedari setelah Bakarudin tidak pulang ke rumah pada 13 Februari 2002 selepas mengikuti aktiviti luar bersama pelajarnya di Kulim Kedah selama 3 hari. Mayatnya yang separuh rentung dijumpai dalam sebuah longkang di Subang Jaya dan bukti yang diperoleh menunjukkan bahawa Bakarudin ditendang, ditumbuk dan ditetak hingga mati sebelum mayatnya dibakar pada malam itu. Mayat Bakarudin dicam oleh isterinya Marwani Muhammad berdasarkan kepada susuk tubuh dan jari kakinya. Namun pada Februari 2015, ketiga-tiga tertuduh telah pun dijatuhkan hukuman gantung setelah rayuan ditolak Mahkamah Persekutuan. Siti Rahmah Azman Subramaniam juga menghadapi pertuduhan membunuh Bakarudin dan dia telah pun dibebaskan tanpa dilepaskan daripada tuduhan itu pada 2003 selepas pihak pendakwa menawarkannya menjadi saksi. Nombor 3. Pensyarah Palestin ditembak. Dalam perkembangan sama, Persatuan Ulama Malaysia PUM menggesa siasatan terperinci dilakukan terhadap kes pembunuhan Dr. Fadi Al-Bash. Yang di-Pertua PUM, Datuk Syekh Abdul Halim Abdul Kadir menerusi satu kenyataan turut mengutuk keras pembunuhan itu. Imam Fadi Al-Bash yang berasal dari Palestin bukan sahaja seorang imam. Beliau yang berusia 35 tahun juga merupakan seorang pensyarah bidang kejuruteraan elektrik di Universiti Kuala Lumpur dengan kelulusan Doktor Falsafah. Beliau adalah imam Palestin yang dibawakan oleh Aqsa Sharif dan MyCare setiap bulan Ramadan sejak tahun 2016. Bukan itu sahaja, Imam Fadi juga aktif memainkan peranan penting dalam usaha pengumpulan dana dari Malaysia untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan di Palestin. Pada tahun 2018, Malaysia dikejutkan dengan kejadian pembunuhan Imam Fadi yang telah berlaku di Gombak. Arwah telah meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Mayat Allahyarham ditemui dengan kesan lebih kurang 10 tembakan
dipercayai dibunuh oleh 2 orang suspek yang juga dikatakan warga asing ketika mangsa dalam perjalanan untuk menunaikan solat subuh di surau berdekatan dengan kediamannya. Dan Dr. Fadi, 35 tahun, seorang saintis muda dari Palestin, ditembak menjelang waktu subuh pada Sabtu. Dan Ketua Pergerakan Hamas Ismail Haniyeh berkata kepada The Associated Press, kejadian itu hampir sama dengan modus operandi yang dilancarkan pihak Mossad dalam menyasarkan mangsanya. Dilaporkan 2 pembunuh ini sudah pun menunggu selama 20 minit sebelum melakukan pembunuhan tersebut sambil menaiki motosikal berkuasa tinggi, dan terdapat sebuah van menunggu suspek sebelum mereka melarikan diri. Dipercayai 2 suspek berkenaan berjaya masuk ke Malaysia menggunakan identiti palsu. Muhammad Fuzi berkata menerusi maklumat diterima, 2 suspek berkenaan dipercayai masuk ke negara ini sejak penghujung Januari lalu menggunakan identiti palsu. Sejak pada itu, kelibat 2 warga asing tersebut tidak berjaya dikesan hingga ke hari ini dan dipercayai telah pun berjaya menyusup keluar dari Malaysia selepas melakukan pembunuhan tersebut. Dikatakan berdasarkan jumlah tembakan yang begitu banyak tanpa sebarang petunjuk motif ragut atau rompakan yang jelas, pembunuhan sebegini amat mirip sekali dengan modus operandi targeted killing atau pembunuhan bersasar yang diamalkan oleh Israel sejak sekian lama. Pembunuhan bersasar ini dijalankan secara cekap melibatkan ejen Israel yang melakukan pembunuhan ke atas individu-individu berprofil tinggi maupun individu di balik tabir yang bergiat mengancam kedudukan strategik rejim Zionis. Kerajaan Palestin mendakwa pembunuhan itu dirancang oleh ejen pengintipan dan risikan Israel iaitu Mossad kerana agensi itu pernah mendalangi pembunuhan serupa ke atas Hamas dan pemimpin penentang Palestin sebelum ini. Nombor 2. Pensyarah UIAM dibunuh suami. Profesor Madya Dr. Maizatul Nisa Othman ialah seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pensyarah yang berusia 40 tahun ini merupakan salah seorang tenaga pelajar dalam jurusan kejuruteraan. Pada akhir riwayat, beliau telah meninggalkan seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun yang juga merupakan salah seorang ahli program Permata Pintar. Pada 30 Julai tahun 2020, beliau ditemui tidak sedarkan diri dalam sebuah kereta di pinggir tasik PKNS pinggiran Cyberjaya. Susulan itu, polis menahan seorang lelaki berusia 41 tahun yang merupakan suami mangsa. Motif pembunuhan dipercayai kerana suspek tidak dapat menerima kenyataan isterinya menfailkan penceraian akibat daripada hubungan dengan kekasih gelapnya sejak dari tahun 2019. Suspek dikatakan telah menjerut leher mangsa menggunakan tudung yang dipakai. Cuba untuk menyembunyikan jenayahnya, suspek berusia 41 tahun itu berpura-pura mencari isteri dan anak perempuannya berusia 14 tahun dan kemudian menghubungi pihak polis dan memaklumkan menemui mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri pada jam 1.04 pagi. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, suspek yang bekerja sebagai sukarelawan badan bukan kerajaan itu dipercayai melakukan perbuatan berkenaan di Taman Mas Putra Perdana di Sepang sebelum suspek membawa mayat mangsa menggunakan kenderaan dipandunya menghala ke tasik PKNS Cyberjaya. Sampai di kawasan tersebut, suspek menukarkan tempat mangsa ke tempat pemandu, kemudian mengambil dompet dan telefon mangsa sebelum meninggalkannya dalam keadaan enjin kereta masih hidup. Tertuduh Muhammad Hairul Izwan berumur 41 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Ayuni Izzati Sulaiman, namun tiada pengakuan direkodkan. Muhammad Hairul Izwan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika disabitkan kesalahan. Dan untuk maklumat anda, pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, jika sabit kesalahan boleh digantung sampai mati. Nombor 1. Pensyarah membunuh isteri. Pertemuan sepasang suami isteri yang dipercayai mahu menyelesaikan masalah rumah tangga di sebuah hotel di Klang berakhir tragedi
apabila si isteri ditemui mati akibat ditikam dan dikelar di leher manakala suaminya meninggal dunia dalam perjalanan ke hospital. Ghazali Ahmad yang berusia 58 tahun merupakan seorang pensyarah di salah sebuah IPTA di Malaysia iaitu Universiti Teknologi Mara. Pada tahun 2014, konflik rumah tangga seorang pensyarah dan isterinya yang dalam proses penceraian di mahkamah berakhir dengan tragedi berdarah apabila pasangan itu ditemui mati dengan masing-masing mempunyai kesan kelar dan tikam di Hotel Prescott. Pensyarah dan isterinya, Nur Azlina Muhammad Said yang juga seorang suri rumah itu dikatakan mendaftar masuk ke hotel berkenaan kira-kira jam 11.30 malam sebelum seorang pekerja hotel terdengar jeritan mangsa lalu bergegas ke bilik mereka kira-kira jam 5 pagi. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Assistant Commissioner Muhammad Syukur Sulong berkata, sebaik menghampiri bilik itu, pekerja berkenaan melihat lelaki terbabit duduk di atas badan isterinya sambil menikam kepala wanita berkenaan bertubi-tubi. Terkejut dengan kejadian itu, pekerja terbabit terus memaklumkan kepada penyelianya sebelum mereka bertindak menghubungi polis. Pensyarah itu kemudian bertindak di luar kawalan apabila dia mengelar lehernya sendiri. Polis yang tiba kira-kira 10 minit kemudian menemui suspek sedang duduk di atas katil manakala mayat seorang wanita terbaring di atas lantai. Suspek cuba diselamatkan dan dikejarkan ke Hospital Tunku Ampuan Rahimah namun disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan akibat luka parah di lehernya yang menyebabkan kehilangan darah yang banyak. Hasil pemeriksaan polis turut menemui sebilah pisau dan sebatang tukul besi dipercayai digunakan suspek untuk membunuh mangsa. Itu sahaja video pada hari ini. Mari bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang terlibat. Menurut pendapat anda, antara kelima-lima kes ini yang manakah paling menakutkan dan berikan sebab-sebabnya?